Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tajuk yang ulang kaji, tajuk bahagian hadis, hindari dosa-dosa besar. Kamu boleh tengok buku teks muka surat 50 hingga 51, 50, 51, 52 dan sampai ke muka surat 60, 50 hingga 60 ya. Okey. Ini adalah hadis kefahaman, hindari dosa-dosa besar. Baik, senangnya saya pergi ke sinilah ya. Hadis ini berbunyi ijtanibus sab'al mubiqati. Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Ini hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqati. Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Qala asyirku billahi was-sihru. Baginda bersabda, syirik kepada Allah dan sihir. Wa qatlun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Wa aklur riba wa aklul mal wa aklu malil yatim, dan makan riba dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumal zahfi, lari daripada peperangan. Wa qazafal muhsanatul mu'minatul ghafilatu, dan membuat pertuduhan zina terhadap wanita yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Okey, itu 7 dosa besar yang perkara yang dinyatakan dalam hadis. Jadi 7 perkara tersebut ialah syirik kepada Allah, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh perempuan beriman berzina, ataupun dalam bahasa Arabnya qazaf. Okey. Syirik, apa yang dimaksudkan dengan syirik ya? Menyekutukan Allah pada sesuatu, pada zat, sifat dan af'alnya. Menduakan Allah pada zat. Zat ni, zat dia lah pada sifat zat Allah, iaitu bentuk badan ke dan sebagainya ya. Sifat, perbuatan, dan af'al perbuatan. Syirik terbahagi kepada dua, satu syirik kafi, yang kedua syirik jali. Syirik jali ialah syirik secara terang-terangan, menyekutukan Allah pada zat, sifat dan af'alnya secara terang-terangan. Contoh, menyembah berhala ataupun meyakini Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan, meyakini alam dikuasai oleh selain daripada Allah. Kesannya ia boleh merosakkan akidah. Syirik jali ini syirik yang jelas, yang terang. Syirik kafi bermaksud melakukan sesuatu dengan bertujuan bukan kerana Allah. Itu tak jelas, syirik yang tak jelas. Contohnya riak. Dia buat satu amal ibadat kerana mengharapkan pujian. Ujub, merasa hebat dengan amalan sendiri. Oh, aku ni hebat, aku bangun tahajud, aku tutup aurat, rasa hebat. Okey. Takbur, sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan. Maksudnya dia kaya, dia sombong, menunjukkan kekayaan. Dia cantik, dia sombong dengan kecantikan. Kesannya boleh merosakkan pahala amalan. Okay, syirik jali, syirik yang jelas. Syirik kafi, syirik yang kita seolah-olah kita buat sesuatu bukan kerana Allah. Okay. Sihir bermaksud melakukan perbuatan memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Contohnya santau, pukau, minyak pengasih, pelaris. Kesannya boleh mengakibatkan sakit tubuh badan pada orang yang kita inayai, boleh mencetuskan pergaduhan, boleh memporak-porandakan rumah tangga, dan kadang-kadang boleh menyebabkan kematian. Membunuh maksudnya perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya tembak dengan senjata api, tikam dengan pisau, letak racun dalam makanan. Kesannya pembunuhan menyebabkan kematian dan menyusahkan keluarga masa pembunuhan dan memporak-porandakan kehidupan masyarakat.
Okey. Okey, seterusnya makan riba. Pertambahan dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Itu maksudnya kita berhutang bayar tu, kita bayar lebih daripada yang kita hutang. Contohnya, bila kita berhutang, ditetapkan kadar faedah atau bayar berapa peratus daripada hutang tersebut. Kesannya mengakibatkan penindasan sebab orang yang berhutang itu orang yang memerlukan bantuan. Kita tindas pula orang yang memerlukan bantuan. Yang kedua, boleh melumpuhkan ekonomi umat Islam. Okey. Yang seterusnya ialah makan harta anak yatim. Maksudnya menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya, ditugaskan, kita diberi tanggungjawab menjaga harta anak yatim, kita belanja secara berlebihan. Kita guna untuk kepentingan diri kita secara berlebihan, bukan untuk menjaga anak yatim tersebut. Kesannya dia mengakibatkan penindasan dan menjejaskan hubungan kekeluargaan. Ialah kita pelan anak yatim, biasanya anak yatim itu saudara mara kita, tapi kita tindas dia, akan menjejaskan hubungan kekeluargaan lah. Yang seterusnya, lari dari medan perang. Maksudnya meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh. Contohnya melarikan diri daripada pasukan yang bertempur menghadapi musuh, ataupun enggan mempertahankan negara apabila diarahkan. Kesannya keselamatan umat Islam akan terancam dan negara terdedah kepada penjajahan. Okey, seterusnya, dosa besar seterusnya ialah menuduh perempuan yang baik berzina. Contohnya, maksudnya menuduh wanita Islam baik melakukan zina tanpa mengemukakan 4 saksi. Contohnya percakapan atau tuduhan jelas seperti kamu telah berzina. Kesannya boleh menjatuhkan maruah dan mencetuskan perbalahan. Okey, pengajarannya, kita hendaklah, bila buat pengajaran hadis, kita mula dengan kita hendaklah. Semua mula dengan kita hendaklah, kan. Kita hendaklah memelihara diri dari perbuatan syirik, kerana syirik merosakkan akidah. Kita hendaklah mempertahankan agama supaya Islam dapat ditegakkan. Kan kita hendaklah. Mula dengan kita hendaklah, bagi apa yang kita nak buat? Mempertahankan agama, memelihara diri dari perbuatan syirik. Kita hendaklah menghindar diri dari membunuh, kerana membunuh melanggar hak. Kita hendaklah bersifat amanah dalam menguruskan harta yatim untuk memelihara hak orang lain. Okey. Itu saja. Saya buat secara ringkas saja hari ini. Harap kamu semua dapat buka buku teks. Jangan lupa buka buku teks. Dan saya akan bagi soalan dalam Google Form sebagai bukti kamu mengikuti kelas saya. Okey, Assalamualaikum.